الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Nanti antum boleh ikut ustaz kat sana insya-Allah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas limpahan dan rahmatnya Allah, Allah telah menemukan kita dalam majlis yang sangat barakah ini. Pastinya membawakan kepada anda surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan, yang mana alhamdulillah banyak menghimpunkan para asatizah yang telah banyak menabur bakti di surau yang sangat aktif ini. Walaupun suraunya di Negeri Sembilan, tapi banyak sungguh para pendakwah daripada seluruh tanah air pernah pun sampai di surau yang barakah ini. Waalaikumsalam Samsiah Saleh. Waalaikumsalam Abdul Wahid Aziz. Waalaikumsalam kepada Nuriza Anwar. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin. Kan? Jadi saya nak tanya dulu, apakah suara jelas dekat sana? Apakah suara jelas? Dan adakah kalian dapat melihat video dengan jelas dan suara dengan jelas? Jika sudah, mohon memberikan komentar. Kalau jelas audio dan juga setiap daripada perkongsian Ustaz ni, boleh tolong komen dekat situ jelas, insya-Allah. Kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh komen di ruangan komen itu dengan perkataan jelas. Yang keduanya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya, admin kita surah An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan sebut, alhamdulillah jelas dari Bandar Seremban Selatan. Alhamdulillah. Baik, daripada sahabat-sahabat yang lain, okey. Nurizan Muhammad Zain, alhamdulillah juga menyatakan bahawa jelas di sana, alhamdulillah. Macam tu juga sahabat-sahabat kita daripada Abdul Wahid Aziz, alhamdulillah kat surah An-Nur jelas Ustaz, terbaik, masya-Allah tabarakallah. Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala nyatakan dalam Al-Quran, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyil azim. Waalaikumsalam Mar WKN, masya-Allah tabarakallah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allah nyatakan dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar, maka telah pun diberikan kepada engkau itu yang disebutkan sebagai telaga Al-Kautsar. Diberikan kepada engkau itu adalah banyak kelebihan-kelebihan di sisi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Fasalli li rabbika wanhar, maka engkau lakukanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu solat, dan engkau lakukanlah korban. Maka engkau lakukanlah korban. Jadi dalam keadaan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada kita semua, kan, inna a'tainakal kautsar itu Allah Subhanahu Wa Taala mintakan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kepada kita keizinan dengan memberikan kepada kita pelbagai jenis rezeki, dan yang paling utama kita juga memberikan kepada Allah Ta'ala itu keagungan dalam kehidupan kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, antara perkara yang saya nak minta tolong, tuan-tuan tolong tekan button like, tolong tekan button share kepada semua rakan-rakan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Pagi-pagi ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh daripada sahabat kita Mar WKN, alhamdulillah. Dan juga Allahumma salli ala Muhammad, Asimah Mat Dali, dan juga Allahumma salli ala Muhammad, dan juga pesanan daripada sahabat kita, minta sebaik jemaah semua share dan infak subuh di surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan, insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan kepada kita semua. Baik. Jadi kita dah mulakan tadi dengan takbir. Kita telah memulakan takbir sebagai tanda kemenangan kita dan sebagai tanda kita mensyukuri di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Semalam juga kita telah pun melalui satu hari yang sangat besar, iaitu hari Arafah. Nabi sebut dengan jelas melalui hadis yang datangnya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, menyatakan bahawa peristiwa semalam, ma min yaumin aktsara min an ya'taqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah.
Artinya tidak ada hari yang paling banyak Allah Ta'ala melepaskan umatnya daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali pada hari Arafah, saudara. Tidak ada hari yang paling banyak Allah Ta'ala memperlepaskan umatnya kecuali pada hari Arafah. Jadi hari Arafah adalah merupakan semalam ni hari Al-Hajju Arafah. Apa maksud Al-Hajju Arafah? Iaitu haji itu adalah Arafah. Wa sawma yawma Arafah kafaratus sanatain. Barang siapa yang melakukan puasa pada bulan Arafah, pada hari Arafah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengampunkan dosanya sebanyak 2 tahun. Sebanyak 2 tahun. Maka 2 tahun apa yang dimasukkan itu dalam hadis riwayat Muslim, 1 adalah tahun ke belakangnya itu dan 1 tahun ke hadapannya. Manakala dengannya itu disebutkan juga dalam hadis yang datangnya daripada riwayat Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, disabdakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aksara min ayyataqallahu fih 'abdan minan nar." Tidak ada hari lain yang paling banyak Allah Ta'ala memberikan pelepasan daripada siksaan, daripada pengalaman di dalam neraka Allah Ta'ala, kecuali apabila Allah Ta'ala telah pun melepaskan mereka daripada satu hari, iaitu disebutkan sebagai hari Arafah. Jadi hari raya Aidil Adha adalah merupakan hari raya yang penting untuk kita semua, yang mana kita akan melakukan korban pada hari ini. Barang siapa yang korbannya akan datang, contohnya korbannya hari ini, dia buatlah sama ada dalam Malaysia ataupun luar Malaysia, maka apabila telah berlaku korban, maka dia dah boleh dah ketip kuku dia. Dia dah boleh dah mengamalkan apa yang dia nak amalkan. Sebab apa tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kerana ini adalah merupakan pengorbanan yang sangat mulia. Siapakah yang bermula untuk berkorban di dalam jalan agama ini? Tidak lain dan tidak bukan yang paling awal yang ingin berkorban dalam jalan agama ini adalah Nabi besar Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama mencipta rumah ibadah. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ni adalah merupakan antara Nabi yang paling awal sekali. Dan sebab itulah kalau kita tengok Allah SWT Muhammad, kita dapatlah faham Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menciptakan kepada kita para anbiya dalam keadaan yang sangat agung. Kalau kita tengok Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam merupakan Nabi yang kelima. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirun khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah merupakan Nabi yang kelima daripada 25 Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ibrahim, maksudnya Nabi Ibrahim ni adalah ba'da khamsah, sittah, yang keenam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, yang keenam. Bila kita kata Nabi Ibrahim ini adalah merupakan Nabi yang keenam sekali, Nabi Ibrahim ni adalah di antara Nabi yang lambat dapat anak. Macam Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Jadi, ketika mana Nabi Ibrahim ini yang merupakan Nabi yang keenam, yang mana kita wajib untuk beriman dengannya, kan? Lepas itu dia tunggu untuk dapatkan anak, dia berkahwin dengan Siti Sarah. Kahwin dengan isteri pertama, tak dapat anak. Lepas itu pula dia kahwin dengan isteri yang kedua. Siapa nama isteri yang keduanya? Siti Hajar. Berkahwin pula dengan Siti Hajar, dalam beberapa hal dan keadaan diizinkan oleh Allah untuk mendapat anak. Namanya adalah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dapat anak namanya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Pula dia dapat anak dengan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Tak lama lepas tu isteri pertama Nabi Ibrahim pula dapat anak juga. Namanya adalah Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam. Siapa Nabi Ishaq ni tuan-tuan? Nabi Ishaq ni lah yang kita nak ceritakan salur galur orang-orang Yahudi.
salur-galur orang-orang Bani Israel, iaitu orang daripada keturunan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. Dan daripada Nabi Isa turun kepada Nabi Yaqub, turunlah kepada adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, sehingga dengannya itu bertebaranlah nabi-nabi yang diturunkan kepada bangsa Bani Israel. Turun kepada bangsa Bani Israel. Dan apa yang berlaku setelah mana dah lama nak dapatkan anak, lama sangat dalam usaha untuk mendapatkan anak tetapi belum dapat lagi, tiba-tiba bila dapat, Allah Ta'ala minta Nabi Ibrahim untuk menyembelihkan anak dia, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi dekat tempat yang masyari', tempat-tempat yang diagungkan dalam jalan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, Allah Subhanahu Wa Muhammad, tuan-tuan akan dapat nampak tempat yang untuk menyembelih Nabi Ismail ni, dia telah pun dikubahkan. Kerana ianya telah pun menjadikan satu amalan yang besar dalam kehidupan kita. Dan apa yang berlaku? Kata kat ayah dia, wahai ayah, kalau inilah arahan daripada Allah Ta'ala, maka kita lakukan. Aku redha untuk disembelih. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Allah Ta'ala telah pun menggantikannya dengan kibas. Jadi peristiwa haji ni, tahu tak kenapa sampaikan kita ni banyak berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Sebab Nabi Ibrahim ni adalah merupakan keturunan bagi banyak agama. Dia keturunan bagi agama Islam, dia keturunan bagi agama Israel, dia keturunan bagi bangsa Israel, iaitu turunnya daripada Nabi Yaqub, dan dia juga keturunan bagi agama Nasrani. Keturunannya kita kesal, tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan pengorbanan yang paling tidak bernilai ataupun pengorbanan yang paling buruk, tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, apa dia, tuan-tuan? Pengorbanan kerana hawa nafsu kita. Pengorbanan kerana hawa nafsu kita. Dan pengorbanan yang paling indah dalam hidup ini adalah apabila kita berjaya untuk mengorbankan nafsu kita dan kita dapat bangkit menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh hati yang ikhlas kepada Allah Taala. Tahun ini rakyat Malaysia yang dapat buat haji, tuan-tuan, berapa orang, tuan-tuan? 200 orang daripada 60,000 orang. Tahun ini 60,000 yang dapat melakukan haji, tuan-tuan. Tapi daripada 60,000, hanya 200 saja rakyat Malaysia yang berjaya untuk melakukan ibadah dekat sana. Saya ni, tuan-tuan, sejujurnya betul, saya juga sama macam tuan-tuan. Saya dah rindu untuk tengok kubah Nabi depan mata. Saya dah rindu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun saya tahu bahawa saya ini bukanlah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi saya selalu berharap bahawa mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan izin untuk kita semua kembali di tanah suci. Dan saya juga berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita semua ini di kalangan orang-orang yang sentiasa beriman kepada Allah Ta'ala dengan penuh hati dan perasaan kita, tuan-tuan. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan seperti mana bernilainya pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga apa yang dibuat oleh seorang lelaki tua ini, dia buat kepada anaknya yang dah lama dia tunggu untuk dia dapat ini, itulah pengorbanan yang bernilai, tuan-tuan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengorbanan bukan berkaitan dengan seorang anak kepada seorang bapa ataupun seorang bapa kepada seorang anak. Tetapi pengorbanan yang bernilai adalah apa-apa yang kita lakukan di dalam agama ini, tuan-tuan. Apa-apa yang kita lakukan di dalam agama ini yang mana kita buat sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pagi ni, tuan-tuan dimulakan oleh Allah Ta'ala, akan ada tempat yang pergi melakukan korban. Akan ada tempat yang melakukan korban. Ketahuilah, tuan-tuan, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya darah, daging, tulang belulang itu tidaklah sampai kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan dimulakan oleh Allah, kecuali ia sampai jika hati kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kalau hati kita ikhlas kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada kita ni ketenangan, tuan-tuan, dan ibadat kita diterima. Sebab itu, tuan-tuan, hari ni orang akan sibuk buat korban. Akan sibuk buat korban. Korban ni terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama disebutkan sebagai korban yang wajib. Yang kedua, tuan-tuan, disebutkan sebagai korban yang sunat. Ada dua jenis korban. Tolong tulis di ruangan komen, ada berapa jenis korban? Tulis di ruangan komen. Ada berapa jenis korban? Ada dua jenis korban. Korban yang pertama disebutkan korban wajib. Korban yang kedua disebutkan sebagai korban sunat.
Korban yang pertama disebutkan sebagai korban wajib, korban yang kedua disebutkan sebagai korban sunat. Kalau kita buat korban wajib, bermaksudnya kita sedang membuat korban nazar. Apa maksud korban nazar? Korban nazar ni adalah yang mana amalan mana kita buat adalah kerana kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mungkin ada hajat kita yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, lantas kita pun bernazar dan kita wajib buat. Tuan-tuan, kalau korban wajib ataupun korban nazar, kita diharamkan untuk makan daging tersebut. Contoh, saya buat korban nazar. Ni Tuan Zulkifli Mahadi tolong tulis. Terima kasih. Dua jenis korban. Korban wajib, korban sunat. Contoh, saya pergi buat nazar, korban nazar. Kenapa saya buat korban nazar? Contoh, kerana saya dah siap, saya punya master. Saya tak boleh makan korban saya tu. Tak boleh makan. Kena bagi dekat semua orang. Orang lain boleh ambil manfaat. Wa imma tulang belulang, kulit, tanduk, saya tak boleh ambil. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala tak sama dengan korban sunat. Korban sunat, kita kena bahagikan ianya kepada 3 bahagian setiap kali daging. Kita bahaskan daging. Tulang belulang, kulit, tanduk, dia tak termasuk dalam perbincangan ini. Itu tuan-tuan boleh agikan ikut keinginan ataupun pengurusan. Tetapi kalau bercakap tentang daging korban sunat, contoh yang kita buat daging korban sunat ni, Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertamanya, tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah 1/3 diletakkan kepada orang-orang yang menjadi penggerak kepada majlis tersebut. Jadi 1/3 awal daripada pecahan 3, contoh tuan-tuan, kita ada 200 kilogram daging daripada seekor lembu yang kita sembelih. Kira sihatlah lembu ni. Lepas itu kita sembelih, 1/3 daripadanya kita kena bagi kepada AJK yang bertugas. Kita kena bagi kepada orang yang buat korban tu. Boleh bagi dekat dia. 1/3 yang kedua, tuan-tuan, kita akan berikan kepada asnaf. Dan asnaf ni kita kena cari di qaryah kita. Kalau katalah kat qaryah kita, kat Sendayan ni semua orang kaya, apa kita kena buat? Cari sehingga 2 marhalah. Sampai 90 km. Sampai 90 km. Lepas itu masukkan kepada yang ketiga adalah korban kita boleh lakukan dengan berikan kepada orang-orang yang kaya ataupun jiran tetangga yang tidak turut serta dalam program korban kita. Itu 3 perkara. Yang mana kalau kita gerakkan daging ni, tuan-tuan, ianya adalah perkara yang sangat manfaat kepada kita semua. Ustaz minta tuan-tuan untuk kalau boleh tekan share untuk video kita ni, tuan-tuan share sampai 3 kali. Share sampai 3 kali. Share sampai 3 kali, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan ramai lagi yang akan dapat turut serta yang kita. Tuan-tuan like, tuan-tuan komen untuk tambah engagement kepada kita semua. Jadi 2 perkara ni, tuan-tuan dimulakan Allah Ta'ala. Korban wajib sama dengan korban nazar. Dan lagi satu, tuan-tuan, adalah korban sunat. 2 jenis. 2 jenis korban. Pertama adalah korban wajib. Kategori korban wajib adalah korban nazar. Kategori korban sunat adalah dia saja-saja je buat untuk korban tersebut. Dia saja-saja buat untuk korban tersebut. Jadi itu keadaan dia. Itu keadaannya. Kalau korban nazar ataupun dipanggil sebagai korban wajib, kita tak boleh makan daging tersebut. Tapi kalau kita saja nak buat korban sunat, maka ianya kita boleh makan daging tersebut. Manakah yang lebih afdal untuk membuat korban dalam negara ataupun luar negara? Sejujurnya saya akan katakan buat korban ni dalam negara lebih afdal, khususnya dalam tempat qaryah kita. Kenapa tuan-tuan duduk buat korban dalam qaryah kita ni lebih baik? Sebab pertamanya kita dapat nampak darah sembelihan. Kita dapat usap. Termasuklah perkara-perkara yang sunat dalam mazhab Syafi'i untuk kita lakukan korban dalam negara ini adalah dengan kita dapat memberi makan kepada haiwan tersebut sebelum dia disembelihkan. Itu semua perkara sunat. Walaupun hanya sekali saja suapan makan kita beri kepada mereka, itu perkara yang sunat. Tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya ni ada juga sebab saya ni ada duta untuk satu korban di luar negara. Saya okey nak buat nak jadi duta tersebut. Tapi kalau orang kata saya, ustaz mana yang lebih afdal? Tuan-tuan, afdal buat dalam negara. Afdal buat dalam negara. Saya tak nak fokus pada kerja saya. Tapi saya nak bagi tahu tentang ilmu, tentang agama. Afdal buat korban dekat dalam negara yang tuan-tuan dapat nampak haiwan tersebut. Dan tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pagi-pagi yang mulia ni, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lupa untuk tuan-tuan bantu saya, untuk bantu surau kita ni, tuan-tuan. Bolehlah tuan-tuan dimulakan oleh Allah Ta'ala untuk berikan infak sebersikit kepada dana surau An-Nur fasa 3A. Cumanya
Ustaz, kalau saya nak buat korban dekat luar negara boleh ke? Boleh, tak pernah ada masalah. Nak buat korban dekat luar negara, silakan. Tetapi mana yang lebih afdal? Pastinya mereka yang buatkan korban di tempat mana saja yang mereka punya. Dan bukan itu saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Tapi kalau kata Ustaz, saya tidak berkemampuan, saya buat berdasarkan apa yang saya ada, saya buat berdasarkan apa yang saya hajatkan, maka ianya tidaklah menjadi permasalahan kepada kita semua. Buatlah mengikut kemampuan kita. Dan bukan itu saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Nabi SAW pernah bertanya, bersoal jawab bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ketika mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersoal jawab dengan Nabi SAW, tuan tahu tak macam mana persoalan-persoalan dan perbincangan-perbincangan itu dibincangkan? Ada banyak tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala perbincangan-perbincangan itu. Antaranya dinyatakan dengan jelas kepada kita semua adalah Su'ila Nabi SAW ayu amal afdal. Aku ni bertanya kepada Nabi SAW, itu apakah amalan yang paling afdal? Disebutkan imanu billahi wa rasulih. Antara amalan yang paling afdal itu adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Summa madza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Dan setelah itu apa lagi? Iaitu berjihad di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Qil summa madza? Qala hajjun mabrur. Apa dia? Itu haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Melaksanakan haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu perkara yang sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan kita dengan melaksanakan haji yang mabrur. Itu keadaannya. Apa maksud haji yang mabrur? Haji yang mampu untuk mengubah hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanda haji itu mabrur? Jika dia balik ke tanah air ini, maka dia menjadi orang yang lebih baik daripada orang sebelumnya. Jika dia balik ke tanah air ini, dia menjadi orang yang lebih mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebelumnya, maka itulah yang disebutkan sebagai kekuatan yang sangat-sangat hebat apabila dia jadi orang yang lebih baik. Dan pengorbanan yang paling hebat, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga termasuklah pengorbanan ibu dan ayah kita dalam kehidupan kita. Yang mana mereka lah yang telah banyak mendoakan kita, mereka yang telah banyak berusaha untuk kita, dan mereka lah yang telah banyak pun memberikan kepada kita ini setiap jalan bantuan sampai kita menggapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang dalam hidup ini kita kena berkorban dengan apa jua hal dan keadaan. Berkorbanlah dengan apa jua hal dan keadaan. Dalam hidup ni, kadang-kadang kita kena pasrah dengan ujian. Tapi orang yang pasrah tak sama dengan orang yang redha dengan ujian. Ada beza apabila seseorang itu dapat ujian dia pasrah, dan ada beza satu orang tu apabila dapat ujian dia terima dengan redha setiap ujian yang dia alami. Kalau orang yang pasrah dengan ujian adalah apabila dia dapat sesebuah ujian, maka dia akan putus asa, dia akan rasa tertekan, dan dia akan rasa tak bahagia. Itu orang yang pasrah dalam ujian. Yang keduanya, orang yang pasrah dalam ujian itu adalah apabila dia mendapat sesuatu ujian daripada Allah, maka dia membuaikan masalahnya itu begitu sahaja. Kita tahu tak? Itu tanda dia ada masalah dalam kehidupannya. Ada beberapa tanda yang menyatakan hati dia mati. Antara tanda yang nak menyatakan bahawa hati kita mati, tuan-tuan, adalah adamul hazan ala ma fatakah min al-muwafiqati. Artinya adalah di antara tanda-tanda seseorang itu telah pun mati hatinya adalah adamul hazan ala ma fatakah. Iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Seseorang tersebut adalah menjadi permasalahan untuk dia jika dia tidak ada langsung merasa sedih apabila rezekinya diambil ataupun tanggungjawabnya itu diambil. Dia tidak ada langsung merasa sedih dalam kehidupan. Itu tanda hati dia telah pun mati, tuan-tuan. Tanda yang kedua, hati seorang itu telah pun mati adalah ketika mana dia solat, ketika mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tidak ada rasa membesarkan Allah, dia masih lagi membesarkan dunia. Maka bila dia masih lagi membesarkan dunia, maka ini adalah perkara yang sangat berat dalam kehidupan dia.
Yang ketiga, tuan-tuan dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanda seseorang itu hatinya telah mati adalah dia sibuk dengan menguruskan banyak urusan dunianya tanpa dia sibuk untuk meletakkan keseluruhan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak letak pun perasaannya kepada Allah Taala. Dia tak letak pun perasaannya kepada cinta agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengokkan ada satu soalan sahabat kita. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apakah hukum jika seorang itu mengambil bahagian ekor lembu yang sering menjadi rebutan setiap kali ibadah korban dilakukan tanpa meminta kebenaran daripada empunyanya? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, Allah SWT Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Terima kasih di atas pertanyaan. Mengambil bahagian daripada tubuh-tubuh daripada haiwan, ekor lembu ataupun tubuh dia ataupun kulitnya ataupun tanduknya ataupun kepalanya ataupun lidahnya, itu memerlukan persetujuan daripada Allah SWT Muhammad, orang yang menguruskan ianya. Kalau kita sebut 7 bahagian dalam lembu tu, sebenarnya dia tidak ada contoh bahagian khusus. Bahagian yang macam mana 7 bahagian tersebut? 7 bahagian tu dia bukanlah nak sebutkan pada kita bahagian yang khusus. Tetapi kalaulah kita berebut ataupun kerana kita ni adalah orang yang berpengaruh lah. Contoh saya ni penyembelih kan. Saya berhajat dalam keadaan macam tu, mestilah diberikan atas dasar muamalat. Atas dasar muamalat munaqasyah, iaitu perbincangan di antara kita. Tidaklah boleh kita mengambil begitu sahaja. Tidak boleh. Semuanya mesti dimuktamadkan oleh pihak pengurusan. Sebab itu kalau pihak pengurusan ni semua tugas dekat dia. Dan pihak pengurusan juga kena memastikan bahawa ketiga-tiga bahagian itu disempurnakan dengan jelas. Sepakatkan kalaulah setiap rumah dapat 800 gram, betul-betul 800 gram. Sebab itu tuan-tuan, menguruskan harta dan dana umat Islam ni bukan senang, susah. Sebab ianya akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat duit daripada NGO nak uruskan susah tuan-tuan. Dapat duit nak uruskan untuk bangunkan masjid. Macam contoh sekarang ni surah An-Nur fasa 3a ni tengah nak bangunkan infrastruktur yang lebih baik. Jadi dia pun buat dana tuan-tuan, kutip dana untuk tuan-tuan bantu, tuan-tuan dapat manfaat daripadanya. Mereka kena jaga betul-betul kelejatan duit ini supaya ianya mendatangkan manfaat kepada ummah. Terima kasih persoalan daripada Nur Syadizi MZ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita semua. Jadi larangan di sana. Larangan di sana jika kita mengkhususkan, bukan sahaja mengambil dan menjadikan ianya sebagai upah juga adalah larangan. Tidak boleh macam tu. Tidak boleh dianggap ianya sebagai upah. Jadi nak bagi upah macam mana Ustaz? Mungkin penyembelih sebagainya. Jadi berilah upah mungkin daripada bentuk wang ataupun daripada bentuk yang bukan melibatkan ibadah korban. Adapun perkara-perkara lain kena diberikan dengan sama rata lah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz, macam mana pula kalau saya ini dah berkorban jiwa dan raga saya nak pergi ibadah kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba saya tak dapat nak buat korban. Kenapa tak dapat nak buat korban? Sebab Allah Ta'ala belum izinkan saya lagi untuk melakukan korban, kata. Maka tuan-tuan, kalau tak dapat buat haji, tak mengapa. Sebab tahu tak dahulu Laqit bin Amr pernah bertanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan inna abi syekh kabir la yastati'ul hajj wala umrata wala dham. Artinya adalah sesungguhnya aku ni ada seorang ayah yang sangat tua. Laqit bin Amir ini pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini ada bapa yang dah tua sangat, dan bapa aku ini tidak mampu untuk pergi melakukan haji. Bila dia tak boleh buat haji, dia juga dah tak boleh melakukan umrah, wahai Rasulullah. Dan dia juga tak boleh berpergian. Dia tak boleh nak berpergian. Jadi macam mana nak buat ni kepada bapa aku? Macam mana nak buat kepada bapa aku ini? Maka Nabi sebut, qal hujja an abika wa'tamir. Artinya beliau bersabda, berhajilah dan berumrahlah untuk ayahmu. Berhajilah dan berumrahlah untuk ayahmu. Kat sini lah tuan-tuan, maksudnya yang diizinkan badal haji.
Kalau nak buat badal haji ataupun nak buat badal umrah, badal haji ataupun badal umrah untuk orang yang telah pun meninggal, boleh ke tak boleh? Boleh tuan-tuan. Tapi Ustaz, kalau saya nak buat kepada orang yang masih hidup macam mana? Boleh juga buat badal umrah untuk orang yang masih hidup, tapi dengan beberapa syarat. Antara syaratnya adalah meyakini bahawa orang tersebut tak akan sembuh daripada penyakit dia. Maksudnya kita tahu dia tak akan sembuh. Yang kedua adalah orang tersebut tidak mempunyai kudrat untuk datang. Pertama ni kita kata dia mungkin tak sembuh. Yang keduanya dia tak ada kudrat untuk datang. Dia mungkin boleh sembuh tapi dia memang tak ada kudrat langsung untuk datang. Mungkin dia, maksud kata dia sembuh tu mungkin dia normal tapi dia mungkin lumpuh seluruh badan. Dia sedar tapi dia lumpuh seluruh badan. Mustahil untuk dia datang. Boleh ke tak boleh Ustaz? Boleh. Dia oleh kerana itu Allah SWT Muhammad wa ala alihi wasallam berkorban ni tuan-tuan dalam jalan agama ni ada banyak perkara lah. Termasuk tuan-tuan berkorban dengan diri tuan-tuan. Berkorban dengan diri kita. Buat kerja agama ni bukan senang tuan-tuan. Ada orang yang mungkin bila buat kerja agama ni tuan-tuan kena bawang, kena kunyit. Orang cakap yang bukan-bukan. Yang kedua tuan-tuan buat kerja agama ni tak dapat lari daripada perasaan yang kita rasa kita ni baik. Itu pun fitnah juga. Ada riak, ada takabur, ada sifat nifaq tuan-tuan. Sebab itu Allahu Akbar bila kita buat kerja agama ni kadang-kadang takut kita. Saya takut tuan-tuan. Saya takut. Saya cuma minta Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah Taala jaga niat dan hati saya. Cuma tuan-tuan, mereka yang ada perasaan untuk menggerakkan kerja-kerja agama ni, Allah Taala sayang dekat mereka. Sebab bukan semua orang dapat perasaan untuk melakukan ibadah. Bukan semua orang dapat perasaan untuk melakukan perasaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rasa nikmat, dengan penuh rasa agung, kecuali mereka itu mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi tuan-tuan, saya saja nak share berkenaan dengan korban ni. Korban ni, tuan-tuan, apa haiwan yang terbaik? Cuba komen sikit. Apakah haiwan yang terbaik tuan-tuan kalau kita nak korban? Adakah unta ataupun pelanduk ataupun kambing ataupun kerbau ataupun kijang, tuan-tuan yang boleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haiwan yang terbaik untuk kita korbankan itu adalah unta. Dan umur unta mestilah di antara 5 sampai ke 6 tahun. Maksudnya unta tu dah besar sikit. Unta tu dah besar sikit. 5 ke 6 tahun. Kalau kerbau, kalau kambing, kerbau, kambing dan juga lembu, umurnya mestilah di antara 2 ke 3 tahun. Mestilah di antara 2 ke 3 tahun. Iaitu lembu, kerbau, kambing. 2 ke 3 tahun. Kalau biri-biri pula adalah di antara 1 tahun nak masuk ke 2 tahun. Jadi tuan-tuan sebenarnya kalau katalah tuan-tuan buat peternakan, tuan-tuan buat lembu, buat kambing. Dalam tahun yang kedua nak masuk tahun yang ketiga tu, sebenarnya tuan-tuan dah boleh jual untuk dapatkan untung balik lah. Nak dapatkan untung balik, tuan-tuan dah dijual dah. Cuma tuan-tuan kalau buat peternakan lembu tu, kalau tuan-tuan boleh jaga tu baguslah. Kalau tak pandai nak jaga tu, tak apalah tuan-tuan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW itu pernah satu saat dan ketika Nabi itu mengingatkan kepada kita semua tuan-tuan untuk dikorbankan perkara yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Yang paling bagus. Jadi korban ini tuan-tuan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja korbankan diri kita, tetapi dengan kita mengorbankan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Korbankan masa kita, korbankan senyuman kita. Hari ini banyak orang tertekan tuan-tuan. Ramai orang dah mula bunuh diri, ramai orang dah mula tersakiti, ramai orang dah mula rasa perit dalam kehidupan. Jadi apa yang kita nak buat tuan-tuan? Waktu macam ni kita paling takut duit kita habis kan? Waktu macam ni kita paling takut bahawa kita tak ada lagi sumber pendapatan kan? Tuan-tuan. Tapi sebenarnya bukan macam tu. Lagi banyak kita memberi, lagi banyak Allah Ta'ala akan berikan keagungan kepada kita. Allah akan berikan jalan kita untuk keluar. Min haitsu la yahtasib. Allah akan bukakan pintu daripada jalan-jalan yang kita tak sangka duga. Allah akan bagi dekat kita. Yang penting kita ni bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal kita kepada Allah dengan berusaha. Dengan meletakkan istiqamah kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita.
Itulah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Itulah tuan-tuan. Tambah lagi tuan-tuan, menurut mazhab Al-Imam Maliki, kalaulah daripada umur 1 tahun ataupun 1 bulan sampailah umur 64 tahun kita tuan-tuan, hukumnya adalah sunnah muakkad untuk seseorang itu pernah melakukan korban paling kurang sekali dalam kehidupan. Paling kurang sekali dalam kehidupannya. Maksudnya kalau dia hidup 64 tahun, dia pernah buat korban paling tidak sehari ataupun sekali. Dan menurut mazhab Imam Maliki, makruh tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu orang kaya tapi dia tidak buat korban di dalam jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kaya tapi dia tidak buat korban di atas jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita tak tahu dunia sampai bila akan jadi macam ni. Kita tak tahu dunia sampai bila akan jadi macam ni. Allah Ta'ala dah angkat banyak kenikmatan-kenikmatan kita. Kita tak boleh dah pergi surau, tak boleh dah pergi masjid. Ujian bertalu-talu datang kepada umat di akhir zaman. Perpecahan berlaku di merata tempat tuan-tuan. Fitnah berlaku di merata tempat. Apa yang kita nak buat sekarang ni tuan-tuan adalah menyiapkan. Ramai orang dah tengah susun kehidupan dia. Dia susun belanja hidup dia. Dia susun belanja kehidupan dia. Tapi tak ramai orang yang susun belanja dia, keadaan dia ketika mana nanti pulang ke dalam alam barzakh. Dia tak susun pun. Sebab itu tuan-tuan, susun cantik-cantik kubur kita tuan-tuan. Susun cantik-cantik ibadah kita tuan-tuan. Kalaulah ianya menjadi di hadapan untuk kita, itu penting untuk kita. Ada yang kata nak buat akikah. Boleh. Untuk sekedar kederaan kita tu nanti tu, akikah. Apatah lagi kalau kita buat akikah tuan-tuan untuk anak lelaki. Contoh 2 ekor. Boleh tak Ustaz kalau saya nak gantikan 2 ekor tu kepada 2 bahagian lembu? Boleh, tak ada masalah. Itu berdasarkan kitab Mughni Muhtaj. Al-Imam Syarbini. Kalau katalah contoh, dia anak lelaki kan, dia kena buat 2 bahagian, dia pergi bayar 2 bahagian lembu. Ataupun dia anak perempuan, dia kena bayar, dia kena buat 1 ekor kambing. Boleh tak dia buat 1 bahagian lembu? Boleh, tak pernah jadi masalah. Tidak pernah jadi masalah. Dan perihal yang paling penting dalam kehidupan kita, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah dengan kita buat sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ibadah yang bila mana kita buat sebab Allah, kita sendiri akan merasai kenikmatan dia. Tapi kalau ibadah yang kita lakukan tu Allahu Akbar, adalah kerana kita nak pandangan makhluk, adalah mungkin kita nak daripada tengok kelemahan orang lain, jangan tuan-tuan. Kadang-kadang mata kita ni banyak sangat tengok kelemahan orang. Nampak je kelemahan orang. Kelemahan diri kita tak nampak tuan-tuan. Kenapa kita tak nampak kelemahan diri kita? Sebab kita tak buat apa-apa tuan-tuan. Kalau orang lain kita nampak kelemahan dia sebab dia buat kerja tuan-tuan. Kalau orang lain kita nampak kelemahan dia sebab dia ni bergerak tuan-tuan. Tapi kita tak nampak kelemahan diri kita sebab kita tak buat apa-apa. Kerja kita adalah melihat kelemahan orang. Sallallahu alaihi Muhammad. Korban kali ini tuan-tuan, kita jangan tengok orang dah. Korban kali ini adalah kita tengok di mana kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang muda mati dah sekarang ni tuan-tuan. Orang tua petah lagi tuan-tuan. Kanak-kanak meninggal dunia. Seawal usia bayi meninggal dunia tuan-tuan. Mereka telah pun pergi meninggalkan dunia kita. Tuan-tuan boleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apa yang kita nak dekat dunia ni tuan-tuan hanyalah kebahagiaan. Dan apa yang kita nak dekat dunia ni adalah kesetiaan. Kita nak pastikan tuan-tuan orang-orang yang kita sayang ini semuanya berada bersama dengan kita. Dan kita mintalah supaya Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa memelihara mereka daripada pelbagai jenis ancaman, tak kiralah mereka berada tuan-tuan. Dan ingatlah, pengorbanan yang bernilai itu adalah apabila kita melakukan apa-apa usaha untuk agama kita. Saya kadang-kadang malu tuan-tuan dengan golongan tabligh. Mereka ni adalah orang yang sederhana tuan-tuan. Hidup mereka kadang-kadang sukar dan payah. Tapi mereka lah yang boleh pergi rumah ke rumah. Mereka lah yang boleh buat usaha dakwah tuan-tuan. Itulah golongan tabligh. Saya hormat kepada mereka tuan-tuan. Ulama-ulama mereka dahsyat. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Allah Ta'ala memberikan kemudahan dalam perjalanan kehidupan kita. Dan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada mara bahaya tuan-tuan. Dalam bulan-bulan ni, apa yang kita kena buat tuan-tuan? Pertama, kita banyakkan bertakbir. Nanti saya tutup dengan sekali lagi takbir. Yang keduanya tuan-tuan, kita boleh zikirkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikirkan ayat itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita menutup majlis kita ni dengan takbir raya sama-sama. Tuan-tuan ikutlah dekat rumah. Tuan-tuan ikut dekat rumah. Tuan-tuan share video ni, tuan-tuan like video ni, tuan-tuan kongsikan kepada ramai lagi kawan-kawan kita yang ni, insya-Allah. Kita takbir sama-sama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Semua sekali. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa alihi wasallam. Jadi saya nak menjawab sikit pertanyaan daripada Nur Syadi. Manakah lebih afdal kalau dulu orang tua tidak buat akikah dan sekarang ni sama ada buat pilihan korban, maka yang lebih afdal adalah melakukan korban sebab ianya adalah merupakan sunat muakkad. Sunat muakkad. Itu untuk kita lah sunat muakkad. Tapi kalau katalah dah pernah buat korban. Korban ni sunat muakkad dia maksudnya korban yang pertama tu lah. Korban yang pertama. Contoh tak pernah buat korban. Sepanjang hidup tak pernah buat korban. Tengah pilih. Nak korban ke akikah? Korban lebih afdal sebab korban adalah sunat muakkadah. Adalah sunat muakkadah. Baik, Allah sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih juga kepada Nuriza Anwar. Terima kasih juga kepada Asimah Ahmad Dali. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan hari. Terima kasih di atas pertemuan kita ini dan Allah Ta'ala sentiasa menyayangi kita dan kita tutup majlis kita dengan doa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.